Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Pelajar-pelajar semester 2 STPM subjek pengajian. Bersama-sama dengan saya Cikgu Siti Harijah binti Rosah. Untuk kali ini perkongsian ABK, ahli bentuk komunikasi, bagi soalan yang tertera lah. Okey, jom kita tengok dulu soalan ini dan apakah kehendak soalan bagi setiap soalan ini. Okey, perkongsian fokus saya pada kali ini adalah untuk yang pertama adalah menentukan kehendak soalan, menentukan format yang perlu dilakukan dengan menggunakan formula KFC. KFC. Okey, kita baca dahulu soalan dan kita akan tengok apa itu K, apa itu F dan bagaimana C-nya. Okey, so soalan ketiga, ini daripada buku LP anda, buku modul hijau. Berdasarkan maklumat yang diberikan dalam petikan di bawah ini, sediakan graf yang sesuai bagi menunjukkan pola nilai ekspor keluaran utama terpilih dari tahun 2016 hingga tahun 2018. Okey, yang pertama adalah saya biasa menggunakan kita menggunakan traffic light. Panggil apa? Lampu isyarat. Okey, lampu isyarat. Lampu isyarat awak tahu dia ada warna merah, awak tahu dia ada warna hijau, awak tahu dia ada warna kuning. Okey, so yang pertamanya adalah lampu isyarat itu yang pertama merah. Merah itu maksudnya perlu macam mana pun perlu berhenti. Orang akan patuhi lampu isyarat merah tersebut. So, daripada soalan itu, dia kata sediakan graf. Okey, sediakan graf. Graf kita ada belajar beberapa jenis. Yang pertama adalah graf garis. Yang kedua adalah graf bar. Dan yang ketiga adalah graf gabungan. Okey, graf gabungan. Kita biarkan dahulu saja. Lepas tu kita pergi beralih kepada warna kuning. Okey, yang sesuai bagi menunjukkan. Selepas perkataan menunjukkan, awak gariskan ataupun awak warnakan dengan warna kuning. Itu adalah perkara ataupun isu yang dikehendaki dalam soalan itu. Okey. Pola nilai ekspor keluaran utama terpilih. Itu adalah perkaranya. Okey. Dan juga hijau. Dari. Kurungkan dia ataupun warnakan dengan hijau. Itu adalah tempoh. Okey. Dari tahun 2016 hingga tahun 2018. Okey, sekarang kita nak menggunakan KFC. Okey, lampu isyarat tu settle. KFC. KFC. K adalah kehendak soalan. Okey, untuk menentukan kehendak soalan, kita tahu dia adalah graf. Sebab dalam soalan memang minta graf. Apa lagi nak fikir kan? Okey, graf. Okey, graf apa? Graf garis, graf bar ataupun graf gabungan. Okey, graf garis. Di sini untuk menentukan dia adalah graf garis adalah atau bukan untuk menentukanlah, antara kata kunci yang perlu saya minta anda ingatkan itu adalah guna tips. G U N A T I P. Guna tip. Di mana G adalah untuk grow. U adalah untuk unjuran. N adalah untuk naik turun. Manakala A adalah untuk aliran. T untuk trend. I untuk index. Manakala P adalah untuk pola. Sekiranya dalam soalan ataupun dalam petikan kita melihat dia adanya perkara-perkara ini, guna tips ini, so kita boleh katakan dia adalah graf garis. Okey, sebelum kita baca petikan dengan melanjutlah. Okey, so kita katakan dia sebagai graf garis. Okey, dalam soalan ini menyatakan ada pola nilai ekspor. So kita tahu ni adalah graf garis. So kita buang graf gabungan, kita buang graf bar. So ini adalah graf garis. Okey, graf garis, pola nilai. Okey. Okey, yang seterusnya kita nak tahu dia compound ke komponen. Compound atau komponen. Okey. Kebiasaannya untuk komponen adalah yang melibatkan komponen adalah yang melibatkan jumlah. Yang melibatkan jumlah. Okey, ini adalah untuk komponen.
Sekiranya dia melibatkan nilai ataupun angka, kita boleh katakan dia adalah sebagai compound. Okay, so daripada soalan ini saya boleh katakan, saya rumuskan bahawa dia minta menunjukkan pola nilai. Pola nilai, so kita tahu dia adalah graf garis dan dia adalah graf garis compound. Sekejap compound. Okey, selesai. Graf garis compound yang perlu ditunjukkan bagi soalan ini. Okey, seterusnya apabila mendapat petikan, dah baca soalan dengan baik, dah buat seperti yang saya tunjukkan di sini, kita nak tengok dia. Kenali dahulu calon perlu dinasihati. Saya nasihati bahawa untuk expertkan tentang bentuk-bentuk graf. So, dia akan membantu anda apabila membuat graf kelak nantilah. So, untuk bahagian F, untuk bahagian C. Bila kita dah tahu, kita akan mula membina jadual, membina graf. Okey, bagi C adalah cara untuk menjawab. Ini tidak boleh, orang kata apa, saya tidak boleh menandakan bahawa latihan dengan berterusan akan membantu anda lebih cekap untuk menjawab soalan ABK ini. Okey, saya pergi pada petikan. Okey, apabila membaca petikan di sini, kerajaan sentiasa berusaha untuk meningkatkan hasil ekspor dari semasa ke semasa. Cabaran di peringkat antarabangsa tidak mematahkan semangat rakyat Malaysia untuk meningkatkan hasil kegiatan ekonomi negara. Pendapatan Malaysia melalui hasil ekspor minyak kelapa sawit pada tahun 2017 mencecah RM7780.7 juta, iaitu melebihi sebanyak, so saya kena mulakan dari sini, melebihi sebanyak RM9,885 juta berbanding nilai ekspor pada tahun 2016. Okey. So, 2017, 2018. Pada tahun 2018, nilai ekspor minyak kelapa sawit menyumbang nilai ekspor sebanyak RM79670 juta. Malaysia adalah antara negara pengeluar minyak kelapa sawit yang terbesar di dunia. Okey, so bila saya baca petikan ni, saya kata, okey, ini ada melibatkan 3 tahun. So, daripada soalan itu juga, okey, kita lihat bagaimana untuk membina jadual. Okey. Daripada petikan itu, kita tahu lokasinya adalah di Malaysia. Pemboleh angkubah dia adalah selepas perkataan menunjukkan. Okey, pelajar perlu tulis dalam huruf besar. Selepas perkataan menunjukkan adalah pola nilai ekspor, keluaran utama. Okey, minta maaf, kita tekan utama terpilih. Tempohnya adalah dari tahun 2016 hingga tahun 2018. Okey. Daripada mengisi lokasi angkubah dan juga tempoh ini, calon boleh membina tajuk dengan tepat. Tajuk jadual dengan tepat. Anda perlu diingatkan bahawa sekiranya tajuk di dalam bahagian jadual salah, anda tidak dapat markah. Okey, anda akan tidak dapat markah. Okey, di mana tajuk perlu ditulis dengan semua huruf besar secara piramid terbalik. Ni panjang, barisan pertama ni kita boleh nampak panjang, barisan ke bawah ni lebih pendek sedikit. Okey, so apa yang perlu ada dekat tajuk adalah yang pertama adalah lokasi. Ini adalah lokasi. Tambah dengan pemboleh ubah dia, ataupun kita panggil sebagai perkara lah, saya senang angkubah dia kan. Perkara. Dan yang terakhir adalah dari tempoh ini. Ini adalah tanpa tempoh. Perlu ditulis dalam huruf besar dalam bentuk piramid terbalik.
Di sini juga, cikgu ada satu akronim untuk memudahkan anda mengingat. L lokasi, P perkara, T tempoh, B huruf besar, piramid terbalik huruf P. Okey? Di mana perlu ingat di sini, senang sahaja. Lebuh raya, pantai, timur. Besar dan panjang. So, kelima-lima perkara ini ada dekat bahagian tajuk anda. InsyaAllah anda akan dapat markah penuh 2. Okey, untuk tajuk. Dan seterusnya, daripada tajuk ini juga, anda dah boleh merangka anda punya jadual. Bagaimana? Okey, di sini. Selepas perkataan menunjukkan, anda jadikan dia sebagai tajuk kepala kepada kubah yang pertama ini kan. Pola nilai ekspor keluaran utama terpilih. Okey, yang itu, saya tulis kat sini lah. Pola nilai ekspor keluaran utama terpilih. Okey, buat siap-siap kurungan. Dekat sini adalah label yang boleh awak dapat perolehi daripada petikan nanti. Kena tulis. Kena buatlah kurung siap-siap supaya nanti bila baca petikan terus masukkan label. Okey, label itu sangat penting. Lepas tu dia kata keluaran utama terpilih. So kita tahu. So keluaran utama ini adalah sebagai dia punya petunjuk. So tulis di sini keluaran utama. Settle. Keluaran utama dah dapat dah daripada petikan. Daripada tajuk. Ini dapat daripada tajuk. And then dari tahun 2016. Okey, tahun 2016, 2017, 2018. Ini dapat daripada soalan sahaja. Okey, daripada soalan kita dah boleh lakar kita punya jadual. So bila kita baca petikan, baru kita tahu bahawa dalam petikan itu ada kelapa sawit, ada petroleum mentah, ada keluaran kayu, ada gas asli. Seperti yang saya baru baca sebentar tadi berkaitan dengan minyak kelapa sawit. Okey, di mana jumlahnya adalah 67922. Lepas itu dia adalah bagi tahu 778077960. Okey, boleh? So, saya baca petikan yang kedua. Keluaran yang seterusnya juga menunjukkan peningkatan yang berterusan setiap tahun. Pada tahun 2016, petroleum mentah. Okey, petroleum mentah. Okey, di sini petroleum mentah mencatatkan sebanyak RM24319 juta pada tahun petroleum mentah. Okey, 24319. RM juta tadi lupa letak kan? Kan kat sini. RM juta. So setiap angka yang ada dalam jadual ini membawa label RM juta. Next. Okay. Seterusnya jumlah ini telah meningkat sebanyak 3936 juta pada tahun 2017. Okey, saya eraskan dululah. Saya siap. Okey. So, maksudnya 24319 tambah dengan 3936 juta. Dapatlah untuk tahun 2017. 28255. Manakala pada tahun 2018 meningkat kira-kira 19.724%. Okey, saya padam yang ni dulu. Tadi 2007 kita dapat 28255. 28255. Sekarang dia kata meningkat. Kalau meningkat membawa maksud ini adalah 100%. Nilai ini adalah 100%. So bila dia tambah peringatan sebanyak 19%, maksudnya mudah saja darab dengan 100 tambah dengan 19.724. Jadi 119.724%. So tekan kalkulator awak.
bundarkan kepada 2 tempat perpuluhan. Okey, bundarkan kepada 2 tempat perpuluhan dan cikgu perolehi di sini adalah 33828. Okey. Kira sekejap betul ke tidak? 28255 darab 119.724%. Okey. So, cikgu akan dapat 33828.0. Nak tuliskan? 0.07. So, cikgu tulis kat sini. 33828. 0.07 pun nak tulis boleh. Tak tulis pun tak mengapa. Sebab tak buat penilai kan. Okey, so baca petikan seterusnya untuk mengisi keluaran kayu, gas asli cecair. Dan apabila baca petikan sehingga habis, di hujungnya ada sumber. Di hujungnya ada sumber. So, apa yang ada di bahagian sumber, awak alihkan ke dalam jadual anda di sudut sebelah kanan paling bawah. Okey, kanan paling bawah. So, ini adalah untuk membina jadual. Kita akan teruskan lagi kuliah kita nanti untuk bagaimana daripada jadual ini dibawa ke dalam pembinaan media. So, semoga berjumpa lagi. InsyaAllah, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios.